Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Perkongsian hari ini sebuah lagi kisah creepypasta. Pada mereka yang tidak tahu, creepypasta ni adalah penulisan fiksyen yang dimuat naik di internet menceritakan kisah ganjil, pelik ataupun menyeramkan. Dan ini adalah 4 creepypasta menyeramkan yang pernah dikongsikan di internet. 4. Ted the Caver. Creepypasta kelima kita ni menceritakan kisah pengalaman seorang peneroka gua dikenali sebagai Ted. Kisah penjelajahannya dimuat naik pada bulan Februari tahun 2000 dahulu di dalam bentuk jurnal di laman website angelfire.com sebelum ia tular di kalangan pembaca creepypasta. Di dalam catatan Ted, dia dan seorang rakannya dikenali sebagai B gemar untuk mencari dan menjelajah gua yang belum pernah diterokai manusia. Sehinggalah suatu hari mereka tiba di sebuah gua yang penuh dengan selok-belok dan simpang siur. Lokasinya dirahsiakan oleh mereka, dia hanya menggelar gua ini sebagai Mystery Cave. Dua peneroka gua ini turun sedalam-dalamnya sehingga tiba di jalan mati yang mempunyai lubang di dinding. Mereka cuba untuk mengintai apa yang ada di dalam lubang tersebut, tetapi keadaan gelap gelita. Tapi mereka perasan ada desupan angin yang keluar dari lubang tersebut, menandakan ada satu ruangan besar yang boleh dijelajah. Gambar yang anda lihat ini ialah ilustrasi yang dilukis oleh Ted menggambarkan keadaan lubang tersebut. Mereka memutuskan untuk memecahkan lubang tu untuk merungkai apa yang ada di sebalik dinding gua. Bekerja di ruangan yang sempit untuk memecahkan lubang tadi dan membuka laluan memakan masa berhari-hari. Menyeramkan bila terdengar bunyi ganjil yang datang dari sebelah dinding. Ada satu ketika mereka terdengar bunyi batu bergesel, seperti ada sesuatu yang bergerak di situ. Di hari yang lain, mereka mendengar seperti sesuatu menjerit selama 8 sehingga 10 saat. Ini membuatkan seluruh gua bergema. Walaupun begitu, mereka nekat untuk memecahkan lubang tersebut. Sehinggalah mereka dapat membuka ruangan yang hanya sekadar cukup untuk mereka mengensotkan badan. Dari laluan sempit ini membawa mereka ke ruangan besar. Sehinggalah tiba hari mereka untuk masuk ke dalam. Mereka memanggil seorang rakan peneroka gua bernama Joe. Joe berbadan kecil, jadi senang untuk dia mengensot masuk ke dalam dan melihat apa yang ada di situ. Joe masuk ke dalam lubang dan berjaya pergi ke ruangan sebelah. Semasa Joe berada di sana, Ted dan B ternanti-nanti apa yang ditemui Joe. Ada dalam beberapa minit berlalu, mereka mendengar Joe kelang kabut berlari masuk ke dalam lubang. Ted bertanya, "Joe, kau okey?" Joe menjawab, "Tidak." Jawapan Joe ni membuatkan Ted dan B terkejut. Apatah lagi bila Joe kelihatan pucat, badannya seperti dicakar dan dia nampak gelisah. Tanpa berkata apa-apa, Joe segera keluar dari gua diikuti dengan Ted dan B. Bila mereka cuba untuk bertanya apa yang terjadi, Joe hanya berdiam diri dan berlalu pergi, meninggalkan dua sahabat ini kebingungan. Keesokan harinya, Ted dan B pula yang masuk ke dalam lubang. Setibanya mereka di situ, keadaan gelap gelita. Tapi di sebalik kegelapan tu mereka terdengar sesuatu bergerak di sekeliling mereka. Sesuatu yang besar tapi tidak dapat dilihat disebabkan keadaan yang gelap gelita. Beberapa minit berada di situ, mereka mula merasa panik. Teringat lagi apa yang terjadi dengan Joe, mereka segera berlari ke lubang yang digali dan kembali ke ruangan sebelah sebelum keluar dari gua. Apa yang berada di dalam gua tersebut bukan manusia ataupun haiwan, sebab mana mungkin ada hidupan di situ. Satu-satunya jalan untuk masuk. Tiada jalan masuk yang lain selain dari lubang yang dipecahkan oleh mereka. Catatan terakhir Ted ialah pada 19 hari bulan 5 2001. Katanya, dia dan B akan sekali lagi cuba untuk masuk ke dalam dengan membawa peralatan yang mencukupi. Dan katanya, dia akan memuat naik lagi catatan untuk memberitahu apa sebenarnya yang ada di ruangan misteri tersebut. Namun begitu, sehingga hari ini, tiada kabar berita dari Ted. Ini menimbulkan banyak tanda tanya. Adakah sesuatu terjadi kepada dua sahabat ini? Adakah mereka selamat? Dan apakah yang berada di situ? Itulah kisah creepypasta Ted the Caver.
3. Anora Petrova. Ini ialah kisah seorang peluncur ais bernama Anora Petrova yang berasal dari Portland, Oregon. Sejak berumur 6 tahun, Petrova ialah seorang peluncur ais yang berbakat. Dia memenangi pelbagai pertandingan sehingga berumur 17 tahun. Sehinggalah ada satu malam, disebabkan rasa berdebar untuk satu pertandingan yang akan disertainya esok, dikenali sebagai pertandingan Crystal Classic, Anora tidak dapat tidur. Dia bangun dari katil, membuka komputer dan menaip namanya di Google Search. Terpapar laman Wikipedia tentang diri dia. Menyangka yang itu ditulis oleh kelab ataupun ibu bapa Anora. Dia membaca maklumat yang terpapar. Antaranya ialah Anora akan memenangi pertandingan Crystal Classic. Terkejut sebab Crystal Classic belum pun berlangsung. Tapi laman Wikipedia tu seperti tahu apa yang akan terjadi. Walaupun merasa keliru, tapi Anora tidak menghiraukan apa yang dia baca dan masuk tidur. Keesokan harinya, seperti yang tertulis di Wikipedia, Anora memang betul memenangi pertandingan Crystal Classic. Sejak dari hari itu, sehari sebelum pertandingan, dia akan menyemak laman Wikipedia untuk tahu adakah dia menang ataupun tidak. Dan setiap kali apa yang tertulis akan menjadi kenyataan. Sehinggalah tiba di satu pertandingan. Posisi dia di dalam pertandingan ni akan menentukan kelayakan untuk menyertai Olimpik. Dengan itu, dia bersungguh-sungguh mahu menang. Dia pun membuka laman Wikipedia dan mengubah laman tersebut dengan menulis Anora akan menang. Tapi, sebaik sahaja dia menekan butang update, apa yang terpapar ialah Anora Petrova ialah seorang yang pentingkan diri dan akan menerima nasib yang setimpal. Anora terkejut dan takut walaupun cuba mengubah ayat tersebut berkali-kali, tetapi dia gagal. Keesokan harinya, Anora hilang kelayakan dan kalah dengan serta-merta disebabkan dia merosakkan kasut peluncur yang lain bernama Bri yang juga rakan dia. Sejak dari hari itu, Anora kalah di setiap pertandingan sehingga tahap jurulatih dia sendiri meninggalkan Anora disebabkan malu. Sehinggalah dia berumur 21 tahun, keluarga dan rakan Anora terkejut mendapat berita tentang kematian dia di dalam bilik hotel. Dia ditemui di depan komputer sementara di skrin terpampang draft email yang ditulis untuk dihantar kepada Bri. Di dalam email tersebut, dia meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia juga menceritakan yang sehari sebelum dia meninggal, ada tertulis di laman Wikipedia dia, Anora akan mati berseorangan. Tapi email ini tidak sempat dihantar. Itulah pengakhiran kisah creepypasta Anora Petrova. 2. The Back Room. Bayangkan anda terperangkap di bilik pejabat yang kosong dengan bau busuk dan kawasan sekeliling sunyi. Yang kedengaran hanyalah bunyi lampu yang berkelip-kelip. Walaupun anda cuba untuk membuka satu persatu pintu di situ ataupun masuk ke bilik yang lain mencari jalan keluar, anda hanya menemui jalan mati ataupun jalan masuk ke bilik yang lain. Dari minit ke minit ke sana sini mencari jalan, tiba-tiba kedengaran bunyi seseorang. Tidak, bunyi sesuatu berjalan. Menyangka yang itu adalah orang lain, anda berlari ke arah bunyi tersebut dan melihat sebuah makhluk hitam yang tinggi sedang mengintai dari sebalik dinding, membuatkan anda berlari lintang pukang mencari jalan keluar. Di bilik yang lain pula, anda terserempak dengan sesuatu yang nampak seperti manusia, tetapi ia berjalan seperti seekor kambing dengan mata yang merah menyala. Itu ialah penampakan makhluk yang berada di setiap tingkat. Ada 3 tingkat semuanya dan setiap tingkat ada makhluk menyeramkan yang tersendiri. Bukan sahaja perlu mengelak dari bertembung dengan makhluk-makhluk ini, anda juga perlu menyelesaikan teka-teki yang ada di bilik-bilik yang tertentu untuk maju ke bilik seterusnya. Hanya mereka yang dapat bertahan sahaja yang boleh keluar dari situ. Kepada mereka yang gagal akan terperangkap untuk selama-lamanya. Creepypasta ini sangat terkenal sehingga ia diadaptasikan menjadi permainan video dan juga animasi. Itulah Creepypasta The Backroom. 1. Kagome Kagome.
Sebuah creepypasta dari Jepun. Kononnya, ada satu kawasan hutan di Hiroshima yang pelik. Pokok yang tumbuh di sini seperti bentuk manusia yang tidak mempunyai kepala. Nampak seperti sedang melutut. Di sini pula anda akan perasan ada satu laluan untuk naik ke atas bukit yang kemudian membawa anda ke sebuah bangunan besar. Kalau ada yang berani ataupun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, bolehlah masuk ke dalam. Sebaik sahaja membuka pintu, anda akan terhidu bau yang sangat busuk seperti bau bangkai. Ini akan membuatkan sesiapa sahaja merasa mual. Kawasan di dalam bangunan pula seperti dewan sekolah yang suram. Di salah sebuah bilik di situ ada 10 kanak-kanak yang berpakaian kimono. Tapi kanak-kanak ini tidak normal. Ada yang tiada tangan, ada yang tiada dahi, ada yang tiada rahang. Sementara seorang guru berdiri di kalangan kanak-kanak ini. Dia kemudian bertanya, "Mahukah kamu bermain dengan kami?" Kalau anda menjawab iya, kanak-kanak ini akan membuat bulatan mengelilingi anda dan memuja, "Kagome, kagome." Waktu ini keadaan akan bertukar menjadi gelap gelita dan wajah kanak-kanak ini akan berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Syaratnya, anda tidak boleh bergerak sedikit pun. Kalau tidak, anda akan kalah dan terperangkap bersama-sama dengan mereka. Anda akan disumpah menjadi kayu dan akan diletakkan bersama orang kalah yang lain di sekitar hutan. Itulah kisah creepypasta Kagome Kagome. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Banyak sebenarnya creepypasta seram ni. Kalau anda mempunyai creepypasta anda sendiri, bolehlah ceritakan di ruangan komen di bawah. Dan di antara creepypasta yang saya ceritakan ini, mana satu yang anda rasa paling menyeramkan? Pastikan anda like dan share kalau anda suka dengan perkongsian kali ini. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, like kami di social media dan saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.